puasa kita. Innama masalu salat fid din kamasalid ra'si fil jasad. Perumpamaan sembahyang di dalam agama seperti kepala pada badan. Kepala kalau tak ada, maknanya orang tak ada hidup dah. Kalau tak ada tangan boleh lagi, kalau tak ada kaki hidup lagi, kalau tak ada dua mata boleh hidup lagi. Tapi kalau tak ada kepala, confirm mati kita tuan. Maknanya kalau puasa tak sembahyang, masya-Allah, sembahyang dan puasanya tergantung. Ya, Allah Taala tak terima. Allah Taala tak terima tuan-tuan. Ya. Jadi berbalik pada berbalik pada soalan tuan-tuan. Disebut andainya Ramadan ini Ramadan yang terakhir. Soalan ni tuan-tuan, kita boleh query baliklah. Ya, kenapa kita perlu sebut tentang Ramadan yang terakhir? Kenapa kita tak soal pada diri kita, andainya maghrib tadi maghrib yang terakhir, andainya isyak ini isyak yang terakhir, andainya malam ini malam terakhir kita tuan-tuan. Contohlah kita nak buat benda maksiat, andainya selepas ni aku mati, andainya kita tak ada masa dah. Sebab itulah Allah Ta'ala sebut dalam Quran, ya, akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa aku minas salihin. Tolonglah tangguhkan masa sedikit lagi supaya aku boleh bangun, aku nak bersedekah supaya aku jadi orang yang saleh. Bila masa dah tak ada, bila dia pun dah sampai peringkat dia dah nazar, maka masa tu baru dia buat amal ibadah, kita dah terlambat. Ya, sebab tu tuan-tuan, jangan andaikan Ramadan saja. Sekarang ni, esok andainya malam ni kita tidur, malam yang terakhir. Bangun-bangun esok, bukan isteri yang gerakkan kita, ma rabbuka. Ya. Jadi kalaulah sekarang now, ya, kita ni dimatikan oleh Allah Taala. Jadi kita jangan kata Ramadan saja. Kita sebutlah kalau malam ni malam tarawih yang terakhir, tetap sembahyanglah sebaik mungkin. Sebab tarawih tidak akan ada bulan-bulan yang lain, melainkan Ramadan saja. Kan? Kalaulah malam ni malam terakhir, maka buatlah tuan-tuan. Bagaimana Sayyidina Ali bila dia nak sembahyang, merah padan muka dia, nak ambil wudu, takut dia sebab dia berhadapan dengan Allah Taala. Ya, dia sebut nama Allah dengan penuh ketakutan. Tadi saya tak sebut dah yang martabat yang terakhir tu, martabat sir, iaitu orang yang dah sampai peringkat muraqabah wa musyahadah. Tuan-tuan, musyahadah ni maksudnya dia sudah menyaksikan Allah. Ketika mana, macam mana kita boleh menyaksikan Allah ni? Dia panggil martabat orang yang arif billah, ataupun golongan dia panggil sebagai martabat orang yang Allahumma salli Muhammad, peringkat yang dipanggil orang yang paling tinggi lah. Ya, orang yang maksudnya dah sampai peringkat ni, dia tak pandang pada amalan, tetapi dia pandang kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, nak sampai peringkat macam ni tuan-tuan boleh rujuk dalam surah Al-Anfal, ya, surah yang ke-8 ayat yang kedua. Allah Taala sebut innamal mu'minuna alladhina idza dzukirallah wajilat qulubuhum wa idza tuliyat alaihi ayatu zadatuhum imanan wa ala rabbihim yatawakkalun. Hanya saja orang yang beriman, bila disebut nama Allah, gemetar hatinya, dan bila dibaca ayat-ayatnya, ya, wa idza tuliyat alaihim ayatuhu, bila dibaca oleh mereka ayat-ayatnya, bertambah imannya. Kita baca Quran tuan-tuan berpuluh-puluh juzuk, ya, berbelah-belah juzuk, adakah bertambah iman kita? Bila kita sebut nama Allah, gemetar tak hati kita? Susah dia tuan-tuan. Sebab apa? Kemarin dulu saya ada buat sembang santai kat masjid saya. Saya panggil Mel kumpulan Wings, Ismail Zainuddin. Dulu dia bekas penyanyi dalam kumpulan Wings. Dulu Awi dia berhenti sekejap kumpulan Wings. Lepas tu orang ambil Mel. Mel ni bapak dia imam, ayah mak dia mengaji Quran. Dia kira orang baik-baik, tapi masa 90-an tu kan, dia zaman rockers kan, jadi dia pun masuk juga. Bila saya ajak panggil dia, kebetulan dia baru lepas sakit, dia kena stroke. Ya, daripada badan dia 150 kg turun jadi 80. Ya, bila dia bercakap pun nampak gagak sikit, tapi bila menyanyi tak gagak. Tu pelik. Dia sebut satu benda yang cukup memberi kesan pada ayat ni tuan-tuan, dan kita pun boleh faham ayat ni. Bila disebut nama Allah, gemetar hati. Ya, memanglah nak jadi gemetar ni tuan-tuan, ulama kata dalam hati kita penuh dengan Allah, cinta kepada Allah, kasih pada Allah. Macam kalau kita sayang pada orang, kita cinta pada seseorang, orang sebut nama orang tu depan kita, kan?
Kita katalah Rosanna. Oh, kita rasa macam kena lenjatan elektrik kan. Disebut orang yang kita sayang tu, tiba-tiba teringat rindu kita kan. Maksudnya kenapa dia boleh rindu? Sebab dalam hati dia penuh dengan rindu pada perempuan. Begitulah bila kita nak sebut, bila sebut nama Allah, gemetar hati kita. Macam mana? Bila dalam hati kita ni tuan-tuan penuh dengan ingatan kepada Allah. Ya, tak lupa pada Allah. Jadi dia buat cerita tuan-tuan, dia sebut masa dia kena stroke tuan-tuan. Masa tu dia kata duduk dalam tandas, dia keluar dalam tandas, dia rasa macam bunyi berdesing kat telinga dia. Peluh sebelah tak apa peluh. Dah mata dia dah nampak kabur-kabur dah. Ya, bila dia pergi ke kereta nak ambil kunci, dia tak boleh angkat dah tangan dia. Ya, maka dia ambil tangan kiri, dia buka, dia masuk dalam kereta. Dia kata, aku nak mati ke ni? Aku nak mati ke ni? Yang mula-mula dia ingat ke isteri dia. Lepas tu dia ingat kepada Allah. Ya Allah, jangan matikan aku sebelum aku sampai berjumpa dengan isteri aku. Kan? Sampaikan bila dia sakit terlantar ketika mana stroke tu tuan-tuan, dia disebut satu je tuan-tuan. Bila sebut nama Allah, dia akan menangis. Allah, dia akan menangis. Allah. Sebab apa dia menangis ketika itu? Baru kita boleh faham ayat ni tuan-tuan. Sebab masa tu dia dah lumpuh separuh. Dah tak boleh gerak dah. Masa tu ya, dia kata dalam hati kita boleh bayang kalau orang dah stroke tuan-tuan. Ya, masa tu harta dia tak berguna dah, anak bini dia tak berguna dah, segala kemewahan dia tak berguna dah, glamour dia dulu, nama dia tak ada benda dah. La yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Tak berguna dah harta benda dan anak bini melainkan kamu sampai kepada Allah, berjumpa dengan Allah dengan hati yang sejahtera. Ketika itulah dia kata, bila aku sebut nama Allah aku menangis. Aku sebut nama Allah aku menangis. Sebab dalam hati dia ketika itu tuan-tuan, dah tak ada lagu, dah tak ada irama, dah tak ada apa dah, yang ada Allah saja. Sebab tu bila sebut Allah menangis. Tuan-tuan, kita kena buat macam tu. Sebab tu di ujung Ramadan kan, 10 malam terakhir, Nabi beriktikaf. Akafa. Makna akafa ni maksudnya fokus. Sebab tu bila datang ke masjid beriktikaf, maknanya kamu fokus beribadah. Kalau duduk di rumah, nampak katil, nak tidur. Nampak TV, nak buka. Nampak handset, nak main WhatsApp. Kan? Tapi kamu datang masjid, kamu tinggalkan benda tu di luar. Kamu fokus kepada akhirat. Fokus pada kehidupan yang disebut kehidupan. Dalam surah Al-Ankabut ayat 64. Ya, apa dia? Wa inna daral akhirat lahiyal hayawan law kanu ya'lamun. Hanya sahaja negeri akhiratlah kehidupan. Allah tak sebut dunia kehidupan. Sebab hidup di dunia akan mati, akan fana, akan hancur, akan kiamat. Ya, begitu tuan-tuan. Jadi bila barulah kita faham ya macam mana. Apa soalan tadi? Betul eh? Takut jauh lagi. Yang terakhir ya. Jadi tuan-tuan, kita cubalah kita belajar tarbiyah ni, dipanggil Syahrul Madrasah. Bulan Ramadan ni bulan kita sebab masuk Ramadan ni apa tuan-tuan? Ramadhan yarmad, maksudnya membakar, membingit panas, dan dia terlalu sangat panas. Dengan makna yang lain pula, kerana bulan ni Ramadhan tu maksudnya mengasah. Sebab orang jahiliah dulu dia mengasah pedang dan alat-alat senjata dia sebab nak berperang bulan selepas. Sebab tu mengasah. Maksudnya apa tuan-tuan? Inilah bulan kita nak membakar lemak-lemak dosa-dosa kita. Inilah bulan untuk kita mengikis segala kejahatan kita, membersihkan hati kita, membakarkan segala kelalaian kita, dosa-dosa kita. Jadi ambillah kesempatan ni. Kadang-kadang kita pun lupa tuan-tuan, kita lalai ghaflah. Jadi inilah mula bulan macam mana kita nak cuba tingkatkan amalan kita tuan-tuan. Ya, sebab alhamdulillah kena ada pra-Ramadan macam ni supaya kita nak mengkabarkan lagi semangat kita supaya amalan tahun ni ia bukan menjadi Ramadan je terakhir. Quran kita yang masa kita baca tu, anggaplah inilah bacaan Quran yang terakhir. Takkan tuan-tuan baca Quran yang terakhir 2 ayat je. Kalau tuan-tuan bangun malam, takkan tuan-tuan baca ya ayat Inna A'taina je. Kan? Jadi semua benda ya, tuan-tuan jumpa isteri tuan-tuan, contohlah, anggaplah perjumpaan malam ni adalah perjumpaan terakhir. Sudah pasti kita akan merahmati ataupun kita akan berinteraksinya dengan penuh kasih sayang. Sebab lepas ni aku tak jumpa dah dia. Ya, lepas ni aku tak jumpa dah isteri aku, suami aku, anak aku. Ya, jadi bila kita beranggapan demikian tuan-tuan, kita akan buat baik pada semua orang, termasuklah jiran-jiran kita. Sebab tu Nabi sentiasa dipesan oleh malaikat Jibril, jaga jiran kamu. Ya, la yu'min, wallah la yu'min, wallah la yu'min,
wallahu la yu'min ya man la ya'manu jaruhu bawa'iqah. Jadi berhati-hati. Jadi kalau kita tahu inilah ayat terakhir, kita tak akan mengkhianati, menyakiti jiran kita, kita tidak akan mengkhianati sahabat kita, kita tak akan mencuri, kita tidak akan meninggalkan salat dan sebagainya. Jadi tuan-tuan, mudah-mudahan inilah sedikit kulasah daripada pertemuan kita pada malam ini. InsyaAllah sama-samalah kita berlumba tuan-tuan ya, fastabiqul khairat. Jadi ayat Quran bila disebut tentang maghfirah, disebut wasari'u ila maghfirah, bersegeralah kepada keampunan, jangan tangguh. Kalau ingat sekarang. Tapi bila bab ibadah, fas'au ila zikrillah, bersegeralah kepada zikrillah, tapi dengan persiapan. Bila bab ibadah, maksud segera di situ berserta dengan persiapan. Kalau bab keampunan, segera tanpa tangguh. Hari itu juga, masa itu juga minta ampun dengan Tuhan. Ya, macam kita nak sampai Ramadan ni, bersegera kepada Ramadan, tapi persiapkan dulu. Sekarang tuan-tuan, sekaranglah tuan-tuan dah cari Al-Quran, dah baca. Sekaranglah tuan-tuan berjinak-jinak dengan solat duha ke, solat malam ke. Sekaranglah tuan-tuan duduk dengar Quran. Sekarang, jangan tunggu Ramadan baru nak start. Itu wallahu a'lam bissawab. Alhamdulillah, terima kasih kepada Ustaz Jeffrey. Simpulan hujung tu saya ambil tuan-tuan. Tuan-tuan memang semua dengar imam baca Allahumma barik lana, sambung fima razaqtana wa qina azabannar. Tuan-tuan main ganggu je dah penat sebab mengganggu. Itu doa terkedarah tu, doa makan tu tuan-tuan. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban. Okey, tuan-tuan minta berkat dalam Rajab dan Sya'ban. Bukan sahaja je minta tu. Kita mulakan momentum ibadah tu bermula Rajab. Okey, dan termasuk juga Sya'ban. Kalau kita jumpa satu Ramadan baru nak mula segala-galanya, tuan tahu dah kalau buka Quran, Aibdah buka kan, Al-Fatihah mungkin clear, Bismillahirrahmanirrahim, masuk Al-Baqarah, Alam tuan, lama tinggal. Kamu masuk grup tu, dia marah. Dia marah orang bagi masuk dalam grup belakang. Grup yang tak habis lah kata orang. Dia ada grup depan, grup berderan tadi. Buat kata Ustaz ni, tadarus jadi berderan. Okey, nak marah apa tuan? Mahu tanya, last bila baca tu? Last baca tu 27 Ramadan. Dia ingat tu, tarikh last baca tu. Kenapa 27? Sebab 27 tu hari khatam Quran. Template duit raya, apa semua betul. Tu imam pun dah hilang dah balik kampung. Yang import terawih tu 27 Ramadan, khatam sungguh kan. 28, 29 dah baca dah. Okey tuan. Jadi benda tu orang akan sebut setiap tahun kan. Tahun lepas sebut dah benda ni. Betul. Saya tadi semua benda sama tahun lepas. Tapi nak bagi kali ni Ramadan beza sikit tuan-tuan. Kalau tuan-tuan nak bagi beza, tuan-tuan kalau tuan-tuan rasa tuan-tuan dah okey dah, tuan-tuan repair anak-anak pula. Kawan-kawan saudara mara kita yang lain. Saya semalam kat UPM, sikit lah nak cerita juga. Kan pembelajar-pelajar engineering. Saya kata dia orang ni, budak-budak muda nak tambah ibadah banyak-banyak apa? Budak-budak saya kata orang remaja apa semua, saya bukan suruh tambah ibadah banyak-banyak. Sebab saya tahu dia orang, yalah kan, semua masa macam muda. Tapi paling kurang repair sikit lah ibadah, bagi kena dengan sunnah Nabi betul. Paling kurang apa tuan-tuan? Saya nak apa tuan-tuan ini? Pertama, takhir sahur. Tolong lewatkan sahur. Tasahabu fa inna fis sahuri barakah. Ada keberkatan pada sahur tu. Bila tuan? Bila dia rapat dengan waktu subuh. Tuan-tuan akan ada lagi anak-anak muda yang pukul 12 pantai Kota Canai tu, kedai mama, dia kata dia dah sahur dah tuan. Saya silap tuan-tuan tak kesunah langsung tuan. Sahur pukul 12. Kemudian awal kamu buka. Habis sebut kekalan Allah dalam kebaikan, sebagaimana dia menyegerakan berbuka. Okey tuan-tuan, pastikan benda macam tu. Malu tuan-tuan, saya dengar satu siaran TV kat Arab Saudi. Orang tu tanya, dia wakil daripada orang dia takut. Tidak macam balik kredit telefon kan. Tapi dia tanya lah, ya Syekh, kami dengar tadi Syekh cakap antara sunnah iaitu cepatkan berbuka dan lewatkan sahur. Tapi kami nak dapat sunnah tu, kami nak juga ikut sunnah tu, tapi kami tak ada barang nak makan. Allah tuan-tuan, dia nak ikutkan sunnah tu macam tadi lah, nak semayang tak ada orang nak ajar. Yang ini orang ni dia nak kejarkan sunnah tu, dengar Syekh cakap tapi barang makan tak ada tuan-tuan. Okey, jadi kita tuan-tuan, Allah Ta'ala bagi peluang kat kita, ada bazar, ada bazir, betul. Ada balik tuan semuanya duduk tu. Tolong tuan-tuan, manfattara sa'iman tu buat tu. Ni dia orang kata ada iftar. Iftar ada ke? Manfattara sa'iman kan, bagi makan orang lain. Tak tuan-tuan akan dapat pahala orang yang puasa. Tanpa mengurangi sedikit pun pahala puasa orang tadi. Okey tuan-tuan ya. Kalau ramai tuan, lagi ramai tuan.
4 pahala. Kalau Ramadan tuan jangan risau lah tuan. Jangan risau lah. Apa ganti tuan. Tuan pernah masuk duit 50 tak dalam tabung? Ngaku je. Kalau duit biru kan? Duit biru kan? Besar sikit, duit hijau, duit merah. Saya cabar tuan kali ni tuan. Saya cabar. Saya dah buat. Saya dah cabar diri tuan. Dan saya tak rasa memang betul apa Nabi sebut. Mana qasad sadaqatu min mal. Hadis riwayat Abu Hurairah. Nabi kata tak berkurang harta disebabkan sedekah. Okey tuan-tuan. Tuan ada banyak peluang nak tempat nak masuk duit. Tuan-tuan tahu kan pusat episod kita nak pergi Sabah Sarawak. Kami bersama ni tim-tim relawan Duat ni. Dalam tu kita pergi Sabah Sarawak tuan-tuan. Bawa duit tuan-tuan. Bawa buka orang puasa ke sana tuan-tuan. Dia cerita tadi dah. Nak cerita lagi tu tapi tak apalah. Dah 9.30 lah tuan-tuan. Saya pun nak balik ni. Terus. Tapi saya nak ceritakan tuan-tuan ambil peluang Ramadan kali ni. 50 tuan-tuan. Tuan-tuan bagi. Tak nak duit biru tuan-tuan. Tak nak. Duit biru kalau masuk juga 50 keping. 10 keping. Okey. Dan duit ungu. Try juga sekali tuan-tuan. Try sekali tuan-tuan. Tuan-tuan senyum kan? Senyum lah. Okey. Saya syukur sangat tuan-tuan. Untuk malam ni moga ada manfaatnya untuk tuan-tuan dan kami semua supaya dapat teruskan pastikan Ramadan kali ini Ramadan yang terbaik yang kita boleh buat. 14.38 dan insya-Allah 14.39 kita nak buat lebih baik. Kan sebab kebaikan insya-Allah tuan-tuan. Limit dia kepuasan tak ada tuan-tuan. Tuan-tuan buat lagi. Ya. Dan saya minta maaf kalau kata silap bicara. Moga kita dapat ampunan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Qauli hadza wa astaghfirullahalazim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.